Terima kasih kepada pengacara majlis pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Fa innal hadis kalam Allah khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur al muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Yang berbahagia dikasihi pengurusi Masjid Asy-Syakirin Kampung Batang, Melaka, seluruh barisan ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam dan pegawai syarak masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, para habaib, seterusnya hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dipilih oleh Allah SWT untuk menghadiri majlis yang mulia yang kita anjurkan pada malam ini. Dan pada rakan-rakan saya daripada Jabatan Mufti Negeri Melaka, pada malam ini kita sama-sama berkenalan, bertaaruf, dan saya difahamkan setelah Datuk Wira Rashid Redha Pencin bersara, dan ini merupakan kali kedua Jabatan Mufti Melaka datang bersama-sama dengan jamaah di Masjid Asy-Syakirin ini. Saya difahamkan begitu. Maknanya dah lama tempohnya Jabatan Mufti Melaka tidak melaksanakan program bersama dan anjuran bersama di masjid ini. Sidang hadirin hadirat sekalian, pada malam ini seperti mana diwawarkan oleh pengerusi tadi, untuk sama-sama kita nak mengingati dan untuk menyemarakkan cinta kepada seorang kekasih Allah SWT, sehingga kan di saat ini, walaupun 12 Rabiul Awal yang merupakan tarikh yang disepakati oleh ulama-ulama sejarah, mengatakan itulah tarikh kelahiran Nabi SAW, dah masuk yang ke-2 minggu dah, masih lagi kita merayakan ataupun meraihkan birthday manusia yang istimewa yang dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, kenapakah istimewanya dan mengapakah dan apakah rahsianya manusia yang agung ini kita sambut birthday dia sampai ke saat ini. Jadi pada malam ini kita akan ceritakan beberapa frasa untuk sama-sama kita fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat beringatlah kamu, mudah-mudahan dengan ingat beringat itu akan mendatangkan manfaat kepada orang yang beriman. Pertama, tak kenal maka tak cinta. Kita nak cuba terangkan pada malam ini sebuah ringkas personality manusia yang agung ini yang bernama Muhammad bin Abdullah ini. Dan apabila kita nak cerita tentang personality Rasulullah ini, sudah tentunya kita akan merujuk kepada kitab induk yang menjadi bacaan dan menjadi amalan kita di Nusantara ini, termasuklah di Masjid Asy-Syakirin. Kita mulakan pada malam ini dengan berselawat. Sudah tentunya nizam ataupun susunan selawat itu tadi telah disusun atur oleh Syekh Ja'far Abarzanji. Jadi oleh itu saya nak skip beberapa rangkap tentang personality Nabi ini, nak cerita keistimewaan dia. Rangkap yang pertama saya nak ambil pada malam ini, Syekh Ja'far Abarzanji menyebut wa utiyan ummahu fil manami faqila laha innaki qad hamilti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa utiyat ummahu, telah datanglah pada ibunya, ibu Nabi tuan-tuan, sudah tentunya merujuk kepada Aminah binti Abdul Wahab. Itu merupakan ibu bonda kepada Rasulullah. Datang dalam mimpinya. Siapa yang datang? Malaikat Jibril alaihi salam datang dalam mimpi. Jadi wa utiyat ummahu fil manam, dalam mimpi ibunya. Faqila laha, maka berkatalah malaikat Jibril kepada Aminah, innaki qad hamilti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah
kamu ni nanti wahai Aminah akan mengandung, akan pregnant, akan hamil, dan anak yang engkau lahir itu nanti akan jadi pemimpin dunia dan akan menjadi manusia yang paling baik melata di atas muka dunia. Saya nak tanya tuan-tuan pada malam ini, agak-agak ni Aminah percaya ke tak percaya berita yang dibawa? Pada awalnya tuan-tuan, bonda Nabi SAW tak percaya oleh kerana malaikat Jibril dia tak memperkenalkan diri dia siapa. Kalau seandainya malaikat Jibril kata, wahai Aminah, aku Jibril, aku datang nak bawa berita kepada kamu, kamu ni esok akan mengandung dan akan melahirkan anak, dan anak yang kau lahir itu akan jadi pemimpin dunia dan akan menjadi sebaik-baik manusia yang melata di atas muka dunia. Terus confirm ibu bonda kepada Rasulullah iaitu Aminah, dia percaya. Tapi kerana malaikat Jibril pun tak declare, tak cerita identiti dia siapa, yang itu menyebabkan Sayyidatina Aminah dia pada awal ni dia tak berapa yakin, tak berapa percaya. Tetapi Syekh Ja'far berjanji menceritakan setelah itu dalam beberapa rangkapnya, nak menceritakan bahawasanya keajaiban yang berlaku semasa dia mengandungkan Nabi SAW, iaitu tidak ada pun rasa sakit-sakit pada tubuh badannya, tidak ada pun kaki dia membengkak, tidak ada pun rasa nak mengidam makan yang pelik-pelik. Maklumlah orang mengandung ni tuan-tuan, kadang-kadang bang nampaknya anak kita ni bang nak minum air kelapa, jangan yang tengah malam ni, gila orang kata panjat pokok kelapa tengah malam. Bang, kalau tak ditunaikan meleleh aliu anak kita. Ini ayat ni tuan-tuan yang suami lentok bila dengar ayat ni. Bila dengar kata anak terlahir esok akan meleleh aliu. Masya Allah tuan-tuan, pukul 3 pagi suami panjat pokok kelapa tuan-tuan, luruh bulu dada tuan-tuan nak dapatkan buah kelapa. Ini dinamakan mengidam. Jadi Sayyidatina Aminah masa dia mengandungkan Nabi, dia tak ada nak mengidam makan pelik-pelik, nak makan daging pelanduk lah, nak makan daging rusa lah. Yang tu tak timbul pada diri Sayyidatina Aminah. Di situ dia dah mula yakin. Kemudian semasa dia mengandungkan Nabi juga, tak ada orang putih istilahkan sebagai morning sickness. Morning sickness ni maksudnya makan nasi keluar balik, makan mie keluar balik, makan apam balik keluar balik. Itu pun tidak berlaku juga kepada Sayyidatina Aminah. Di situ dia mula yakin. Kemudian Syekh Ja'far berjanji sebut lagi dalam rangkap yang seterusnya. Saya skip lagi apa yang dia sebut. Iaitu disebutkan hadara ummahu fi lailati maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatil khatiratil qudasiyah. Yang ini tuan-tuan rangkap yang ditolak oleh kebanyakan ulama hadis. Dikatakan bahawa rangkap ini Syekh Ja'far berjanji dah over puji Nabi, sehingga kan satu benda yang metafizik, satu benda yang tak boleh pegang, tak dapat dirasa, tak dapat dilihat. Yang ni seolah-olahnya kalau seandainya saya istilahkan bagaikan kereta pancet, nak jet nak tukar tayar baru, terlebih jet sampai 4 tayar tu naik ke atas, kerana terlebih jet. Di mana Syekh Ja'far berjanji menyebut ketika mana malam kelahiran Nabi itu, maka ianya telah didatangi oleh roh Asiyah. Asiyah ni iaitu bini kepada Fir'aun, tetapi tidak beriman kepada Fir'aun, beriman kepada Nabi Allah Musa AS. Rohnya datang juga nak melihat kelahiran Nabi. Yang ni ulama hadis tolak ni, dia kata takkanlah orang mati datang nak tengok Nabi lahir. Begitu juga disebutkan juga wa Maryamu, Mary, mak Jesus Christ, datang juga nak tengok Nabi lahir. Bukan itu saja, bidadari syurga pun datang nak melihat Nabi lahir. Jadi oleh kerana itu banyak ulama hadis kata ini dah keterlaluan dah, kata Syekh Ja'far berjanji ni. Sampai roh Asiyah pun datang, Maryam pun datang, ni apa cerita? Tetapi tuan-tuan, bagi ulama-ulama tasawuf, mereka di sana ada satu konsep yang dipanggil manaqib. Manaqib ni suatu pujian yang kita berikan kepada seseorang yang mempunyai karamah, sehingga kan banyak perkara-perkara yang khawarikul adah, yang di luar adat kebiasaan boleh berlaku. Oleh kerana Allah boleh menjadikan setiap benda yang mustahil di atas iza arada syai'an an yakula lahu
kun fayakun. Kalau Allah SWT nak menjadikan sesuatu itu jadi, tidak ada impossible bagi Allah. Allah boleh jadikan. Jadi tidak jadi mustahil kalau Allah nak datangkan roh Asiah, nak datangkan roh Maryam, nak datangkan bidadari syurga untuk melihat kelahiran Nabi SAW. Kerana Allah mempunyai kudrahnya untuk nak mengadakan semuanya itu. Satu lagi dalam bab manakib ni tuan-tuan, pernah ada diceritakan pada tahun 1926 berlaku di Kota Baru. Ini nak cerita manakib ni supaya kita faham manakib tu apa dia. Tahun 1926 katanya berlaku banjir besar di Kelantan. Semua bandar Kota Baru tu ditenggelami air. Cuma Masjid Muhammadi saja yang tak tenggelam. Sebab apa tak tenggelam? Sebab Tok Guru Tok Kenali rahimahullah beriktikaf dalam masjid itu. Jadi nak cerita karamah yang ada pada Tok Kenali, sehingga kan air tak masuk pun dalam Masjid Muhammadi. Ini dalam manakib disebut macam tu. Tapi ada orang dia tak berapa nak terima, dia pergi bertanyalah, nak tabayun lagi cerita itu betul tak betul. Bertanyalah dengan seorang yang bernama dengan Ismail, orang Kelantan sebut Pak Wei. Pak Wei setengah hati ke orang royak. Banjir besar tahun 1926 tenggelam belaka, tapi Masjid Muhammadi ni tak tenggelam. Dikatakan pada masa tu Tok Kenali duk iktikaf dalam. Jadi serati ke betul tak betul cerita ni? Lalu Pak Wei kata, hamba hidup masa tu, hamba tengok tenggelam belaka. Jadi siapa yang buat cerita tuan-tuan yang mengatakan Masjid Muhammadi itu timbul, yang ni dipanggil manaqib. Jadi seseorang dia boleh dengan apa yang berlaku kerana dia boleh menceritakan benda yang tak terfikir di akal fikiran kita. Yang ini dipanggil manaqib. Jadi inilah yang berlaku kepada Nabi SAW. Kemudian diceritakan lagi, saya skip lagi. Berapa rangkap lagi Syekh Ja'far Al-Jami sebut. Wulidat sallallahu alaihi wasallam nazifan mahtunan wa maktu surri biyadil qadratal ilahiyah. Wulidat sallallahu alaihi wasallam, terlahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan, bersih tuan-tuan. Maksudnya Nabi lahir seolah-olahnya macam sudah dimandikan oleh bidan. Tidak ada kekotoran yang keluar daripada rahim ibunya, bersama dengan jasad Nabi. Yang inilah Syekh Ja'far Al-Jami sebut wulidat sallallahu alaihi wasallam nazifan. Bukan setakat nazifan, mahtunan, dah dikhotankan. Yang ni pun impossible juga tuan-tuan. Cuba angkat tangan pada malam ini, siapa yang lahir tengok-tengok sudah dikhotankan. Kalau hari ini ada lai-lai dah khotan, lai-lai dah khotan, Tok Mudim gulung tikar tuan-tuan, tak boleh cari makan. Suami isteri pun tak payah berkelahi tuan-tuan. Ini kadang-kadang nak cari tarikh, nak mengkhotankan anak pun boleh berkelahi laki bini. Bini dikata kalau cuti sekolah bulan 12 ni bang macam mana? Tak boleh masa tu. Orang kudu kahwin, kesian anak kita ni, so tak boleh makan daging. Takut gatal benda tu. Kalau cuti bulan 4, cuti bulan 4 tak boleh. Batang Melaka banjir masa tu, takut anak kita mengengkang dalam air. Ini tuan-tuan, itu baru nak cari tarikh tuan-tuan. Tapi Syekh Ja'far Al-Jami sebut Nabi ni lahir dah mahtunan, sudah dikhotankan. Bukan itu saja, kata Syekh Ja'far Al-Jami, wa maktu asur, dia punya tali pusat pun telah dipotong. Jadi seolah-olahnya tuan-tuan, dia bukan keluar daripada rahim ibunya. Itulah istimewanya. Ini kata Syekh Ja'far Al-Jami, biadil qadratal ilahiyah, semuanya di atas kuasa Allah SWT. Yang kita selalu baca surah Yasin setiap malam Jumaat, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ambil lagi satu rangkap tuan-tuan, kerana nak kejar masa malam ni. Satu rangkap lagi Syekh Ja'far Al-Jami sebut apa? Nama pun tuan-tuan merupakan the chosen from Allah. Allah yang pilih nama Nabi kita. Jadi sebab itulah sebelum Nabi kita diberi nama yang diberi itu tidak ada pun seorang anak lelaki Arab di semenanjung Arab yang diletakkan nama Muhammad. Ini merupakan Nabi kita lah orang yang pertama. Sebab apa? Sebab pada masa itu malaikat Jibril pergi bisik dekat datuknya Abu Muttalib. Ketika mana Abdullah ayah Nabi meninggal dunia semasa Nabi SAW berada dalam kandungan Sayyidatina Aminah 2 bulan. Ayah dia meninggal. Lalu dipelihara oleh datuknya Abu Muttalib.
Jadi bila Rasulullah dah dilahirkan oleh Aminah, malaikat Jibril kata Syekh Jafar berjanji pergi bisik pula kepada Abdul Muttalib. Dia bisik apa? Fasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Fasammihi, berilah namanya nanti, idza wada'tihi, bila dah beranak nanti, Muhammad. Ya, jadi ini tuan-tuan, nama Muhammad itu merupakan chosen from Allah. Allah yang pilih nama tu, lalu disampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pergi bisik kepada datuk Nabi Abdul Muttalib, letak nama cucu kamu ni esok Muhammad. Abdul Muttalib kata Syekh dapat berjanji, tanya malaikat tu apa barang kena letak nama Muhammad ni. Lalu malaikat Jibril itu menerangkan, li'annahu satuhmadu uqbah, kerana kalau letak nama Muhammad, orang akan puji dia, sebab Muhammad itu bermakna pujian. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Jadi hamdu tu daripada hamdulah datangnya Muhammad, bermaksud pujian. Okey tuan-tuan, kita tinggalkan apa yang dikatakan oleh Syekh Jafar berjanji tentang personality Nabi Muhammad yang cukup hebat ini. Kita ambil pula pandangan non-Muslim, orang yang bukan Islam, yang ikhlas, yang punya integriti untuk dia menilai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saya ambil satu daripadanya, iaitu Michael H. Hart. Michael H. Hart ni tuan-tuan, dia tulis dalam buku dia The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 kedudukan manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Daripada 100 personality yang dia pilih, dia letaknya Nabi kita ni orang yang pertama. Ini cukup memeranjatkan dan cukup pelik bin ajaib. Kenapa dia yang beragama Kristian Katolik sepatutnya meletakkan Jesus Christ senarai yang pertama, tapi tidak berlaku sedemikian. Dia letaknya Jesus Christ nombor 3, selepas daripada Rasulullah, Napoleon Bonaparte, nombor 3 barulah diletakkan Jesus Christ. Tetapi dia cerita tuan-tuan apa sebab dia pilih Nabi kita orang pertama daripada senarai 100 manusia yang berpengaruh. Buku dia ni tuan-tuan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia, dan sold out macam goreng pisang panas orang beli. Kalau seandainya kita di sekolah rendah ke menengah batang 3, ataupun kita pergi SBP Selandar, masuk dalam pustakaan dia, cuba tanya pustakawan itu, tanya dia ada tak buku tu. Kalau ada, tuan-tuan pinjam, cuba buka muka surat 3. Syekh Michael H. Hart dia kata apa? Dia kata, my choose Muhammad to lead of the most influential person in history was surprised some readers and might be questioned by others, but it was element in history. It was simply successful on the both of the religious and the secular levels. Dia kata apa tuan-tuan? My choose Muhammad, saya memilih, dia kata orang yang nama Muhammad ini, to lead, untuk mendalui of the most influential person in history, mendalui sendarai 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah. Surprise some readers, mungkin memeranjatkan setengah pembaca, and might be questioned by others, mungkin orang lain pula akan mempersoalkan dia ikhlas tak ikhlas ni memilih Nabi kita, orang yang pertama daripada 100 manusia yang berpengaruh. Tetapi dia jawab sebab apa dia pilih Nabi kita. Dia kata apa? But it was only man in history, it was simply successful on the both of the religious and the secular levels. Tetapi dia kata dia melihat bahawa manusia bernama Muhammad ini telah berjaya membawa manusia di dunia dalam masa sama di akhirat. Ini seolah-olahnya tuan-tuan, Michael H. Hart ni dia nak mengendoskan doa yang selalu kita baca selepas semayang, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Lalu Michael H. Hart kata, yes, dia kata, orang yang berjaya boleh membawa manusia di dunia dan di akhirat, tidak ada orangnya melainkan Muhammad lah orangnya. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba cari buku itu dan cuba rujuk muka surat 3, page 3. Tuan-tuan akan jumpa
apa yang telah diulaskan oleh Michael H. Hart. Saya ambil lagi seorang yang bukan Islam. Dia melihat Nabi kita. Dia ni seorang orientalis ataupun mutasyrik. Baca Quran, baca hadis, malah hafal pula hadis tapi tak beriman. Itu dipanggil orientalis, ataupun cakap Arab dipanggil mutasyrik. Nama dia ni tuan-tuan George Bernard Shaw. Dia ni seorang orientalis terkenal dunia. Dia menulis dalam buku dia The Juni Islam, keaslian Islam. Dia kata apa tuan-tuan? Dia ulaskan kepada Presiden Nabi Muhammad ni. Dia kata, I have the conclusion that Muhammad was indeed a great man and elaborate manifestor of mankind. We was writing at the most the organizing pain. I have the conclusion. Saya ada benda dia kata untuk disimpulkan. That Muhammad was indeed, Muhammad ni kalau diperhatikan secara mendalam, a great man. Dia merupakan manusia yang cukup hebat. Saya mengaji sekolah Arab tuan-tuan, dan mengaji di Mesir pun, masuk kelas bahasa Inggeris. Kalau siapa anak-anak yang pernah belajar di Al-Azhar, pensyarah tu disuruh keluar tuan-tuan, budak Malaysia. Sebab bagi pensyarah-pensyarah Arab ni, dia anggap budak Malaysia ni lebih Inggerisnya daripada dia. Dalam sudut pronunciation. Sebab orang Arab ni kalau cakap Arab, kalau dia cakap orang putih, nak tergelak kita. Jadi budak Malaysia kalau masuk kelas bahasa Inggeris ni banyak ketawa dalam kelas. What is your name? Dia kata, itu cara Arab cakap orang putih. Sit down, dia kata. Suruh duduk tu sit down, dia kata. Jadi kalau dia cakap macam tu, banyak budak Malaysia dia ketawa. Jadi bila nampak budak Malaysia masuk kelas, itra barah ya walad, itra barah, dia kata, disuruh keluar. Jangan masuk dalam kelas. Sebab budak Malaysia ketawa ke dia. Jadi tuan-tuan, saya berlatar belakangkan duk mengaji Arab ni, jadi tak berapa nak mahir bahasa Inggeris. Saya angkat tangan tuan-tuan dan saya mohon maaf kalau seandainya ada dalam masjid pada malam ni guru bahasa Inggeris. Tapi tolong betulkan saya kalau saya tak betul. Yang saya faham tuan-tuan bahasa Inggeris ni, kalau grade tidak ada lebih besar daripada grade. Kalau dikatakan big, big boss umpama contohnya, big boss tu tak besar lagi tuan-tuan. Mungkin di situ dia memang big boss, tapi ada lagi orang yang di atas dia lebih big daripada dia. Jadi big tak besar tuan-tuan. Kalau giant, itu pun tak besar juga tuan-tuan. Sebab hari ini Tesco lebih besar daripada giant. Maiden pun lebih besar daripada giant. Jadi giant pun tak besar tuan-tuan. Tapi kalau great, memang besar tuan-tuan. Sebab tu Great Britain layak disebut Great Britain. Sebab apa? 81 negara dijajah ni tuan-tuan. Termasuk Melaka pun datang juga dijajah tuan-tuan. Setiap 5 tahun sekali, negara-negara yang dijajah ni tuan-tuan berebut pula pingat tuan-tuan dalam Sukan Commonwealth. Jadi hebat dia tuan-tuan. Sebab itulah boleh disebut dia sebagai Great Britain. Oleh kerana gagah dia menjajah banyak negara. Negara-negara yang hebat-hebat semua dijajah habis. Jadi layak disebut Great Britain. Bagi peminat wrestling, tuan-tuan cuba tengok bila wrestler tu nak masuk dalam gelanggang, pengacara tu, MC tu disebut apa tuan-tuan? Dia akan sebut The Great, dia kata tak payah tengok tuan-tuan, confirm yang masuk dalam gelanggang itu calang-calangnya Hulk Hogan punya badan tuan-tuan. Orang putih dia tak buat kerja kalau dia kata The Great, dia kata tengok cicak man yang keluar tuan-tuan. Orang putih dia tak buat kerja macam tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dia choose the word of great. Dalam tulisan dia ni, itu nak mencerminkan manifestasi kepada kita. Memang dia puji untuk Nabi kita ni. Sebab itulah dia sebut Nabi kita tu sebagai the great man. And deliberate manifest of mankind. Dan dia kata diutuskan untuk menyelesaikan masalah manusiawi. We was writing at the most organizing pain. Ketika mana manusia ni berada dalam keadaan berpenyakit, Rasulullah diutus, Muhammad diutus untuk mengubat segala penyakit. Ini terbukti tuan-tuan, 13 tahun Nabi kita duduk di Mekah dalam keadaan jahiliah Mekah pada masa itu cukup dahsyat. Jahiliah Mekah pada masa itu minum arak bukan pakai botol tuan-tuan. Kita hari ini botol arak letak nama timah pun tuan-tuan, sampai sekarang tak selesai masalah lagi. Duduk cakap di mana boleh arak letak nama timah. Timah ni anak Nabi, Timah ni pahlawan wanita Melayu pertama Tun Fatimah. Kenapa lah letak kat botol arak pula nama Timah?
Kita tak selesai tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, Rasulullah berdakwah di Mekah tuan-tuan 5 kali tuan-tuan, ayat Allah turun. Ini nak ceritakan tentang arak ni tuan-tuan. Tapi bila ayat yang kelima turun final, yang mengatakan arak ni rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, lalu pada masa itu semua para sahabat memecahkan tempayan tuan-tuan. Bukan botol lagi, tempayan. Habis tuan-tuan, sehingga diriwayatkan hampir banjir kota Mekah pada masa itu dengan air arak. Jadi cuba tengok tuan-tuan, berjayanya Rasulullah mengubat penyakit ketagihan arak pada masa itu. Sehingga kan tuan-tuan, turun ayat Allah untuk menyelesaikan masalah melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunuh anak tuan-tuan, tak ada nota, tak ada apa. Pergi padang pasir, gali-gali lubang, tolak anak perempuan tu dalam lubang, tutup balik. Itu jahiliah Mekah pada masa itu tuan-tuan. Dia tak macam jahiliah kita sekarang ni. Jahiliah kita sekarang ni alhamdulillah isi dalam plastik, letak dekat pagar Masjid Syakirin, ada nota pula dalam plastik tu. So Bilal baca nak pergi sembahyang subuh, ataupun siap datang awal nak tengok, nak pergi apa yang perlu dibuat, jadi tengok-tengok ada plastik, tengok dalam plastik tu ada baby, tulis pula nota dalam tu, tolong selamatkan baby ni tak berdosa, yang berdosa kami 2 orang je. Ada tuan-tuan notanya dalam plastik tu tuan-tuan. Di jahiliah Mekah pada masa itu tak ada nota, tak ada memo, tak ada apa tuan-tuan. Tanam hidup-hidup. Itu pun dapat diselesaikan oleh Nabi SAW. Begitu juga tuan-tuan, bunuh, zina. Bukan setakat tuan-tuan menyuruk-nyuruk kalau nak berzina. Berzina secara live pada masa itu. Itu pun dapat diubat oleh Nabi SAW. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila pada masa itu Madinah dilanda taun, lalu Rasulullah memberikan SOP pada masa itu, dengan penjarakan solatnya, dengan siapa yang dah bergejala jangan pergi keluar, takut berjangkit pada tempat lain, dia di kuarantin, kena kuarantin. Tapi tak adalah perkataan kuarantin pada masa itu. Tapi kita nak ceritanya bagaimana Rasulullah mengubat penyakit berjangkit pada masa itu. Jadi kalau seandainya laukana bainana habib, kalau seandainya Rasulullah masih hidup, tengok sekarang ni untuk menyelesaikan masalah COVID ini, kita kena ambil vaksin, umpama contohnya. Percayalah kepada saya tuan-tuan, Rasulullah lah orang yang pertama menganjurkan kepada umatnya pada masa itu, ambillah vaksin. Sebab Rasulullah pernah sebut, antum a'lamu bi umru dunyakum, kamu lebih tahu mengenai urusan dunia kamu. Jadi Rasulullah melihat pada masa itu perdemungan pokok kurma daripada benih yang berbeza, lalu dicantumkan nak menjadikan satu benih baru. Macam kita lah durian dulu, mana ada musang king tuan-tuan. Bila dicantum jadilah musang king. Jadi nak ceritanya kurma pada masa itu pun dah ada macam tu, ditut lalu dicantum-cantumkan, lalu Rasulullah kata, tengok para sahabat melakukan demikian, lalu Rasulullah kata antum a'lamu bi umru dunyakum. Jadi dalam SOP yang kita ada hari ini tuan-tuan, kalau katalah ulul amri kita, pemerintah kita kata, semua warga Malaysia tolonglah ambil vaksin, sebab tak tahanlah kita ni, takkanlah nak sembahyang rumah 2-3 tahun lagi. Berhenti-berhentilah sembahyang di rumah, marilah kita sembahyang berjemaah pula. Tapi dengan syarat, nak datang sembahyang berjemaah itu, semua kena ambil vaksin dulu supaya jangan berjangkit COVID itu. Jadi tuan-tuan pada sekalian, itu merupakan gesaan Nabi SAW, kerana itulah penyelesaian untuk mengubat penyakit. Tetapi oleh kerana coronavirus ini tuan-tuan benda baru, di zaman Nabi pun tak jumpa lagi coronavirus ini, tapi kita boleh kiaskan tuan-tuan, apa yang berlaku taun zaman dulu dengan apa yang berlaku pada zaman kita sekarang ni. Sebab itulah tuan-tuan, memang betul lah apa yang disebut oleh Joe Burnett Shaw itu, di atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi yang merupakan pengubat kepada segala penyakit. Jadi kita pun tuan-tuan, para hadis sekalian, kalau kita ikut Nabi, dia banyaklah penyakit-penyakit dia boleh selesai. Masalah sekarang ni tuan-tuan, kita tak nak ikut Nabi, yang itulah tuan-tuan, banyak penyakit, makin hari makin melarat, makin hari makin melarat. Seterusnya tuan-tuan, kita ambil lagi tuan-tuan, ada seorang lagi profesor hebat daripada University of Mysore di India. Nama dia ni Profesor Dr. R. Ramakrishna Rao. Nama dia pun berbelit tuan-tuan. Tetapi dia ni tuan-tuan pakar sosiologi, pakar sains politik. Dia meramalkan tuan-tuan politik dunia
semuanya tepat. Dia meramalkan Gaddafi akan jatuh di Libya, jatuh. Dia meramalkan Hosni Mubarak akan jatuh di Mesir, jatuh. Dia meramalkan Saddam Hussein akan jatuh di Iraq, jatuh. Dia meramalkan Hafid Assad akan jatuh di Suria, jatuh. Dia ni pakar ramalan, tuan-tuan. Pada PRU 14, kerajaan Malaysia panggil dia, memberikan talk dia, memberikan ceramah dia di Universiti Malaya. Penuh dewan, tuan-tuan. Orang nak dengar ramalan dia. Pada PRU 14, siapa akan memerintah. Dia meramalkan pada masa itu BN mungkin tak menang. Ramalan dia. Tengok tepat, tuan-tuan. Saya difahamkan PRN Melaka pun nak panggil dia juga. Nak meramalkan, tuan-tuan. Tapi itu saya tambah dia, tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, jadi Profesor Ramakrishna Rao ni, dia memang hebat dalam sudut meramal. Sebab memang dia pakar betul dalam bidang sosiologi dan sains politik. Dia pernah menulis, tuan-tuan, dalam buku dia Islam and the Modern Age, Islam dan zaman moden. Dia kata apa, tuan-tuan? The personality of Muhammad, it is most difficult to get into the truth of it. Dia kata orang yang nama personality nama Muhammad ni, dia kata cukup susah, dia kata, kalau nak ambil sikit-sikit daripada kehidupan dia. Sebab apa dia kata begitu? Sebab Rasulullah ni, dia kata Muhammad ni zero defect. Dia merupakan manusia yang perfect, manusia yang cukup sempurna. Jadi susah kalau nak ambil satu-satu sudut ni, memang susah, dia kata. Lalu dia kata only a glimpse of it I can catch. Dia kata cuma, dia kata saya ada beberapa benda lah, saya boleh pegang lah, dah boleh cerita lah, dia kata kepada personality orang yang nama Muhammad ini. There is Muhammad the Prophet. Dia kata Muhammad ni adalah seorang Rasul. There is Muhammad the General. Muhammad ni, dia kata, seorang general. Apa tidaknya, tuan-tuan? Bila berlaku je peperangan, Rasulullah duduk di saf yang pertama. Orang lain patah gigi, Rasulullah akan patah gigi lebih awal. Sebab dia duduk frontliner. Ini, tuan-tuan, memang dia general yang cukup hebat mengatur strategi perang. Sehingga kadang perang Uhud, patah gigi Nabi, tuan-tuan. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari ambil gigi itu, masuk dalam poket, nak ambil tabaruk. Lalu apabila selesai perang, Rasulullah menyuruh Abu Ayyub ni untuk menjadi duta di Turki. Lalu Abu Ayyub bawa gigi itu, tuan-tuan, ke Turki. Hari ini kalau kita pergi ke Taufiyah Museum di Istanbul, kita boleh tengok, tuan-tuan, gigi Nabi yang patah dalam perang Uhud. Masih lagi, tuan-tuan, tersimpan di Museum Taufiyah Museum di Istanbul. Saya nak ceritakan, tuan-tuan, bahawa dia general, dia duduk di barisan hadapan. Dia tak macam general kita zaman sekarang ni, semua pakai remote daripada jauh je. Inilah sebabnya Melaka kalah 15-11. Saya nak cerita ni, tuan-tuan, hasil daripada apa yang saya pernah dengar daripada Profesor Dr. Datuk Zainal Keling. Dia pernah cerita, dia pensyarah hebat di Universiti Malaya. Dia buat cerita, dia kata, nak tahu tak, dia kata kenapa Melaka kalah 15-11. Ceritanya, dia kata apabila Alfonso di Bukaki datang nak serang Melaka, semua Parlimen Melaka pada masa itu pergi travelling, outstation, tak ada di Melaka. Han Tuah, Han Jebat, Han Liku, Han Like, semua pergi travelling. Sultan Melaka kata habis, kita habis. Portugis nak serang kita, Parlimen kita lah pergi travelling. Lalu Penasihat Istana Melaka kata jangan khawatir, tuanku, walaupun Parlimen kita pergi travelling, kita boleh minta bantuan Parlimen daripada negeri jiran kita, tuanku. Sultan Melaka kata negeri mana? Kita boleh minta bantuan Parlimen negeri Johor, tuanku. Parlimen negeri Sembilan, tuanku. Lalu Sultan Melaka kata pergi negeri Sembilan, minta Parlimen dibantu kita. Ringkas ceritanya, tuan-tuan, wakil Istana Melaka pun pergilah ke negeri Sembilan. Sampai di negeri Sembilan, memang betul di Sembilan ada Parlimen. Tapi Parlimen negeri Sembilan ni dia action sikit. Dia kata kalau Edeng jadi ketua, kena taat apa yang Edeng perintah. Orang Melaka mengangguk setuju, tuan-tuan. Lalu dia kerahkan orang Melaka, keluarkan keris, lembing, tombak, tunggu kapal Portugis datang. Bila kapal Portugis dah dekat dengan pantai Melaka pada masa itu, lalu Parlimen di Sembilan kata, donga tu dah dokek lah, donga. Orang Melaka pun standby, tuan-tuan. Bila kapal Portugis lagi dekat, lalu Parlimen di Sembilan kata apa? Sorang! Dia kata,
Orang Melaka pun keluar seorang-seorang, tuan-tuan. Inilah kata dia Profesor Datuk Zainal Kling, kenapa Melaka kalah 1911. Ya, sebab ya, communication error. Orang Melaka tak faham koman orang ni 9. Ya, orang ni 9 ni bila disebut fire, bila disebut serang, ya, disebut seorang-seorang. Orang Melaka duk faham, keluar seorang-seorang. Ini sebabnya Melaka kalah 1911. Tapi saya nak cerita ni tadi, tuan-tuan, iaitu general pada masa itu yang di import daripada Negeri Sembilan. Dia pakai command daripada jauh je, seorang-seorang dia kata. Dia tak duduk pun di depan tu. Ini berbeza dengan Nabi SAW. Jadi Nabi ni memang layak disebut general. Muhammad is businessman. Muhammad ni terbukti, tuan-tuan. Tuan-tuan beri nama dekat saya malam ni seorang yang dapat menjadikan majikan sebagai isteri. Tuan-tuan beri nama kat saya beri hadiah malam ni. Kalau siapa boleh beri nama, Ustaz, bini saya ni dulu CEO saya. Dia tengok saya ni bagus kerja, lalu dia pinang saya jadi suami. Tuan-tuan beri nama kat saya. Melainkan, tuan-tuan, Rasulullah seorang saja yang setakat ini. Oleh kerana tuan-tuan begitu berintegriti dalam berniaga, tak solat pun duit company. Lalu Khadijah kata, Muhammad ni kalau dapatlah jadi suami aku, berkembang lagi lah bisnes aku. Dia suruh ni Maisarah, tuan-tuan, untuk pergi pinang Nabi. Jadi dia memang businessman, tuan-tuan, adalah merupakan peniaga yang hebat. Muhammad the warrior, Muhammad seorang pahlawan. Saya tak habis nak tulis sini, tuan-tuan, oleh kerana banyak lagi dia puji Nabi kita. Kalau nak cerita dia puji Nabi kita ni, tuan-tuan, 2 muka surat. Habis di situ ceramah kita malam ni. Kita tinggalkan situ, kita terus, tuan-tuan, pergi ke fasa yang ketiga untuk kita nak cerita pada malam ini. Apakah tindakan kita sebagai umat Muhammad? Apabila Allah SWT turunkan, tuan-tuan, wa kadzalika ja'alnaka ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnaka ummatan wasata. Sesungguhnya aku akan jadikan nanti satu umat yang cemerlang, umat yang terunggul. Jadi diriwayatkan oleh mufassirin, ketika mana Allah SWT nak menjadikan umat Muhammad ini, pada masa itu Nabi Allah Ibrahim AS mendapat tahu bahawasanya umat yang nak dicipta ini adalah umat yang terbaik, umat wasata. Bukan itu saja, merupakan Nabi yang terbaik dan umat yang terbaik. Lalu pada masa itu Nabi Allah Ibrahim AS request dengan Allah. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, kalau seandainya aku tak boleh jadi seperti Muhammad dan umat aku tak boleh jadi seperti umat Muhammad, cukuplah sekadar umat Muhammad itu menyebut aku dalam salat mereka. Allah perkenankan, tuan-tuan, makbulkan doa Nabi Ibrahim. Sebab itulah kita semayang, tuan-tuan, sebelum nak landing kita akan berselawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim, sampailah fil alamina innaka hamidum majid. Kalau Nabi Ibrahim tak minta dulu, tuan-tuan, kita selawat setakat Nabi Muhammad saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itulah istimewa ni kita ni, tuan-tuan, sebagai umat Muhammad. Bila kita dah tahu, tuan-tuan, kita sebagai umat istimewa, maka, tuan-tuan, selain daripada kita ni menyemarakkan cinta Rasul, apakah lagi, tuan-tuan, tanggungjawab kita sebagai umat Muhammad? Jadi pada malam ini, tuan-tuan, saya nak membawa satu formula lah untuk kita nak menjadikan Nabi ini merupakan kekasih Allah yang menjadikan, dan kita akan ingat dan kita akan sebut sampai bila-bila, iaitu dengan istilah sebagai isi. ISI. Itu formula, tuan-tuan, yang kita kena tanamkan pada malam ini. Pada setiap diri kita, kita kena ada isi. Isi ini ISI. I itu apa ni, tuan-tuan? Tanda kita cinta Nabi, tanda kita sayang Nabi, kita kena ingat Nabi. Jadi macam mana cara nak ingat Nabi? Tak lain tak bukan, kita kena banyak baca sirah Nabi. Kalau boleh ni, tuan-tuan, kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi itu, kita khatam dah, tuan-tuan, baca. Supaya kita tahu diri Nabi itu macam mana. Sebab itulah, tuan-tuan pada sekalian, dalam bab akidah, tuan-tuan, apabila berlaku ada seorang perempuan namanya Masitah,
dengan istilah namanya Sittatun Nur, mengatakan dia bermimpi jumpa Nabi, dan Nabi berpesan dengan dia, dunia ini akan berlaku perang dunia ketiga, dan bom akan melanda Malaysia dulu. Jadi siapa yang duduk di Sabah selamat, dan siapa yang melarikan diri daripada Malaysia untuk mencari Imam Mahdi yang sedang menunggu di Palestin, maka mereka lah saja yang selamat. Ini satu ajaran sesat yang baru saja diadakan majlis istitabah, majlis taubat oleh Jabatan Agama Islam Selangor, seorang perempuan. Jadi bila ditanya dia mimpi ni masa bila, dia kata dia bermimpi, dia masak-masak dapur penat-penat, dia pun berehat dah, malu dah masuk PKP. Dia kata masa dia berehat tengah hari itulah dia bermimpi jumpa Nabi. Lepas tu bila tanya dengan dia, Nabi yang kau mimpi ni macam mana bentuk badan dia? Dia kata macam biasa. Dia kata perut dia boroi. Bila sebut perut boroi, tuan-tuan, terus disqualified, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, inilah bahayanya, tuan-tuan, apabila tak mengenal Nabi. Jadi kitab Syama'il Muhammadiyah pun tak khatam, tak baca. Jadi itulah akhirnya, tuan-tuan, duk merapu, duk mimpi. Tapi bila diceritakan Rasul yang dimimpi kata macam mana rupa bentuknya, jauh api dari perpanggang, jauh bumi daripada langit. Tak sama apa yang tergambar daripada hadis-hadis sahih mengenai fizikal Nabi itu macam mana. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu kita kena ingat Nabi ini, kita kena tengok, baca sirah Nabi. Selalu tuan-tuan, kalau bolehnya dengar apa yang Nabi pesan kat kita. Contohnya Nabi pesan dengan kita, wa ma atakumur rasulu fahuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan kamu buat, maka hendaklah kamu buat. Apa yang aku larang kamu buat, maka hendaklah kamu hindar, jangan buat. Ini tuan-tuan, kita kena ingat pesanan itu. Rasulullah pesan dengan kita, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah wa sunnati, kama riwayat sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lain. Rasulullah pernah mengatakan, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila, iaitu Al-Quran dan keduanya Al-Hadis. Jadi yang ni tuan-tuan, pesanan Nabi kepada kita, dan kita kena ingat benar-benar pesanan Nabi. Nabi pesan yang kita juga, tuan-tuan, dia rindu dekat kita. Lalu jealous para sahabat pada masa itu. Kami ada sekeliling kamu ya Rasulullah, adakah kami tak termasuk dengan apa yang kamu rindu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, aku rindu juga dengan kamu, tapi aku lebih merindui kepada umat-umat aku yang tak pernah melihat aku, tapi beriman kepada aku. Yang itulah aku rindu nak bertemu dengan mereka. Jadi Rasulullah ni rindu kepada kita, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, kita kena ingat benar-benar pada Nabi kita. Ingat pesanan dia, dan ingat pengorbanan dia. Rasulullah kan nak wafat pun masih lagi ingat kat kita, dia kata ummati, ummati, ummati. Kita, tuan-tuan, la ilaha illallah, tuan-tuan, makan asam pedas kepala ikan senangin pun dah lupa Nabi. Jadi tuan-tuan pada sekalian, Nabi dalam keadaan getir pun masih ingat kita. Jadi tepuk dada tanya iman masing-masing, kita ingat Nabi ke tak ingat Nabi. Jadi I itu ingat, S tu apa dia, tuan-tuan? Sebut. Tanda kita sayang Nabi, tanda kita cinta Nabi, kita kena banyak sebut Nabi. Jadi tadi tuan-tuan, masa kita berdiri tadi berselawat, ayat Allah SWT menyebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ayat ini dijadikan salah satu daripada teks khutbah, kerana dia merupakan rukun. Kalau seandainya kita tak berselawat kepada Nabi, khutbah Jumaat kita tak sah. Jadi sebab itulah Allah sebut, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan berilah salam kepada Nabi dengan salam yang sempurna. Yang ni tuan-tuan pada sekalian, menunjukkan kepada kita bukan setakat kita saja yang menyebut Nabi, Allah dan para malaikat pun menyebut Nabi. Ini bermakna kalau kita banyakkan selawat, maka Allah dan para Nabi pun akan menyertai berselawat bersama dengan kita kalau kita berselawat. Jadi oleh kerana itu, kita kena sebut Nabi. Sebab itu di awal-awal Syekh Jafar berjanji sebut apa, tuan-tuan, dalam kitab berjanji dia.
Al-jannatu wa na'imuha sa'dan liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Apa yang kata tuan-tuan? Sesungguhnya syurga dan kenikmatan yang ada dalam syurga dan kebahagiaan yang ada dalam syurga, liman yusalli, dia akan diberikan kepada orang yang sentiasa berselawat pada Nabi, wa yusallim, dan memberi salam pada Nabi, wa yubarik alaih, dan sentiasa memberkati Nabi. Maka yang tu tuan-tuan akan dapat masuk syurga. Jadi oleh kerana itu kita kena banyakkan sebut Nabi. Bukan setakat sebut Nabi, kalau orang lain tolong sebutkan, tugas kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ceramah menyebut Muhammad, kita terus sambung saja sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan tanda kita cinta Nabi. Kita kena sebut Nabi selalu. Dan sentiasa bertawassul dengan Nabi. Apa makna bertawassul dengan Nabi? Kita menjadikan Nabi itu sebagai perantaraan untuk tabaruk, dia minta dengan Allah SWT keberkatan dia. Sebab Rasulullah pernah menyebut, barang siapa yang menzahari aku semasa aku sudah mati, seolah-olah mereka menzahari aku semasa aku hidup. Ini bermakna tuan-tuan, kalau kita pergi ke makam Nabi di Madinah Munawwarah sana, kita beri salam kepada Nabi, Nabi dengar salam kita, dia akan jawab salam kita. Kalau kita bawa pula salam tuan-tuan, kawan-kawan yang partner dengan kita selalu mengetih, makan roti canai batang Melaka, kita pun sebut depan Nabi, ya Rasulullah, rakan aku yang selalu mengetih, yang selalu makan roti canai, dia batang Melaka, Seman, kirim salam padamu ya Rasulullah. Ramli pun kirim salam juga ya Rasulullah. Lepas tu Yaqub pun kirim salam dekatmu ya Rasulullah. Rasulullah dengar tuan-tuan berpanukan apa yang Rasulullah sebut. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan pada sekalian, kita kena banyakkan kena sebut Nabi. Oleh kerana surga menanti tuan-tuan, bagi orang yang sentiasa bersalawat kepada Nabi, memberi salam kepada Nabi dan memberkati Nabi. Dan yang paling akhir sekali tuan-tuan, iaitu ikut Nabi. Bila sebut ikut Nabi ni tuan-tuan, kita kena ikut dalam 3 komponen. Pertamanya, ikut dalam sudut sunnah Nabi dalam 3 komponen. Sunnah Nabi yang pertama iaitu qaul Nabi, perkataan Nabi. Pada malam ini tuan-tuan, kita tepuk dada tanya iman masing-masing, dah berapa qaul Nabi yang kita dah hafal. Masuk di sini berapa hadis Nabi kita hafal. Tentang matan arba'in ataupun hadis 40 Imam Nawawi, cuba cek malam ni tuan-tuan, berapa hadis dalam matan arba'in tu, dalam hadis 40 tu yang sudah kita hafal. Kalau masih lagi belum hafal, ini bermakna sunnah Nabi itu tuan-tuan masih lagi di tepi bibir saja, belum lagi masuk ke dalam mulut lagi. Kalau seandainya tidak ada hadis yang kita hafal, sekurang-kurangnya tuan-tuan kita boleh sebut innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan itu bergantung dengan niat. Itu pun dah okey dah. Dapatlah salah satu daripada hadis 40 tu yang menyebut innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan itu bergantung dengan niat. Walaupun matannya tak habis, tapi kita ambil skor, dia punya core daripada hadis itu pun dah kira okey dah. Jadi ini disebut perkataan Nabi. Contohnya Nabi sebut ibtisam ala akhi sedekah, senyum kepada seorang-seorang yang lain itu dapat pahala sedekah. Nak derma duit, nak sedekah duit, maklumlah dalam keadaan sekarang ni ekonomi tak menentu. Nak sedekah emas takut demam seminggu. Nak derma apa lagi tuan-tuan? Nak derma saham lagi lah pula tuan-tuan, takut demam 2 bulan. Jadi cara tuan-tuan untuk kita bersedekah tidak bermodal, senyum je. Tengok jiran sebelah nak keluar kerja pagi-pagi, kita senyum dekat jiran. Pergi sembahyang subuh, semua ahli jemaah subuh tu kita senyum kat dia, dapat pahala sedekah. Sebab Nabi pesan dengan kita, ittisam ala akhi sedekah. 1400 tahun Nabi wafat tuan-tuan, barulah tahu rahsianya kenapa Rasulullah suruh senyum. Pakar neurologi, pakar kaji saraf buat kajian, sekali manusia senyum, dia menggunakan 12 otot muka. Sekali manusia marah, 38 otot muka dia guna. That's why tuan-tuan, orang yang always smile, dia awet muda. Sebab itulah tuan-tuan, kalau nak awet muda, bukan ku putih tuan-tuan, bukan telajak laris tuan-tuan. Amalkan always smile, sentiasa senyum.
Kalau tak, tuan-tuan tak berapa nak yakin lagi nampaknya, masih terbelit-belit lagi mata tu. Saya tak yakin apa yang saya sebut. Pada malam ini saya nak buktikan tuan-tuan, betul tak betul ni, senyum ni boleh awet muda. Saya nak comparekan tuan-tuan dua orang yang profesionnya berbeza di antara satu sama lain. Seorang kerja dia kerani pejabat pos, dan seorang lagi pegawai warren 2 pencen. Jadi tuan-tuan minta maaf lah kalau ada pegawai warren malam ni. Saya tidak berniat benda hidup mempunyai mati. Tapi nak ceritanya, cuba buat perbandingan muka di antara kedua-duanya. Jauh bumi dengan langit. Sebab apa? Sebab kerani pejabat pos pencen ni tuan-tuan, hari-hari duduk senyum kat orang. Encik beli stamp cik, betul cik. Encik nak reload tak ke? Duduk je cik. Cik nak bayar bil ke? Duduk je. Duduk senyum kat orang. Yang pegawai warren, cuba bayang tuan-tuan. Muka dia peruk-peruk tuan-tuan. Yang tu lah servis 21 tahun. Muka dia Masya Allah tuan-tuan. Macam 60 tahun tuan-tuan. Sebab otot muka dah banyak rosak tuan-tuan. Ini dikatakan tuan-tuan, ittisam ala akhi sadaqah. Ini dah sudut perkataan Nabi. Kita pergi tuan-tuan ambil masa 2-3 minit lagi boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan sebab kami orang ni dari jauh tuan-tuan datang ni. Ni Ustaz Nizar ni kan nak balik Seremban lagi jauh. Jadi kita ambil sikit lagi tuan-tuan Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut sunnah Nabi yang kedua yang kita kena ikut adalah dan sudut perbuatan Nabi. PL Nabi. Contohnya Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Maka tuan-tuan, kita kena ikut cara sembahyang Nabi. Tengok tuan-tuan sifat salat Nabi macam mana. Dalam hadis-hadis duk cerita Nabi bila takbir, 2 cara saja yang Nabi lakukan. Satu, copeng letaknya ibu jari, 2 ibu jari dekat copeng telinga, dan kadang-kadang Nabi letak di bawah copeng telinga. Lepas tu straight forward, Allahu Akbar. Itulah perbuatan takbir Nabi. Tapi bila sampai time umat dia 200 orang semayang di Masjid Asyakirin, 200 jenis takbir kita boleh tengok. Kadang-kadang Allahu Akbar. Kadang-kadang dia guru silat sending. Dalam takbir pun dibawa silat sending ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang tuan-tuan, oleh kerana dia peminat Power Rangers, tiap-tiap petang duk tengok Power Rangers dengan cucu dia. Dalam takbir pun dibawa takbir Power Rangers tuan-tuan. Allah. Kadang-kadang oleh kerana dia peminat Asalihi, dalam takbir pun dibawa takbir Asalihi tuan-tuan. Allah Asalihi, lingkup tuan-tuan. Kadang-kadang dalam takbir ni tuan-tuan, dia bawa takbir Saiful Apik senario pula tuan-tuan. Allah, gitu-gitu dia kata. Yang tu lagi dahsyat tuan-tuan. Itu baru dalam masalah takbir. Belum lagi tuan-tuan dalam masalah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia semayang mengikut sunnahnya, Rasulullah selalu sebut dan selalu membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kenapa Rasulullah baca surah An-Nas? Sebab dalam surah An-Nas ada menyebut min syarril waswasil khannas, sejahat-jahat manusia dan sejahat jin yang menyebabkan mereka diinggapi dengan penyakit waswas. Kita pula tuan-tuan semayang surah An-Nas pun tak mana apa tak mana. Bila nak takbir susah nak masuk dia. Allah tak masuk lagi tuan-tuan. Kawan sebelah dah confused dah, semayang jemaat ke semayang raya, banyak nak takbir tuan-tuan. Allah tak masuk lagi tuan-tuan. Ini tuan-tuan, oleh kerana tak ikut sunnah Nabi. Dah masuk takbir, dia wawah pula Fatihah dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Dia selalu dalam Fatihah ni tuan-tuan, 3 tempat yang selalu orang was-was. Pertama alhamdulillah, yang keduanya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa itu tuan-tuan itu yang kedua. Lepas tu satu lagi waladhdallin. Sebab guru tajwid dia mengatakan lidah tu mesti kanan ke kiri, kiri ke kanan. Yang tu bila dia nak semayang dia nak praktis itu tuan-tuan. Itu 3 tempat tuan-tuan. Yang selalunya tuan-tuan yang diinggapi dengan penyakit was-was. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ikut
Nabi pesan dekat kita. Ya, jadi perbuatan Nabi selalu membaca surah An-Nas sebelum solat. Jadi tuan-tuan pada sekalian, ya, bila sebut perbuatan Nabi ni banyaklah tuan-tuan. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan isteri dia. Macam mana Rasulullah berinteraksi dengan anak dia. Satu hari tuan-tuan sedang Rasulullah berkhutbah, tengok cucu dia Hasan dan Husin datang nak pergi dekat dia. Lalu dia kata, "Hayya Hasan, hayya Husin." Rasulullah pegang cucu dia Hasan sebelah kanan, cucu Husin sebelah kiri. Tak ada pun para sahabat mengatakan macam dia seorang ni ada cucu. Kita hari ni tuan-tuan, cuba khatib hari Jumaat bawa cucu naik mimbar. Satu masjid orang kata macam dia seorang ni ada cucu ke? Itu kita hari ni tuan-tuan. Tapi oleh kerana Nabi ni tuan-tuan, oleh kerana akhlak dia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya dia diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innaka ala khuluqin azim, Allah menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai akhlak yang cukup hebat. Jadi dia bawa cucu dia naik mimbar pun tak ada pun para sahabat mengatakan macam dia seorang dia ada cucu. Sedang dia sujud, Hasan dan Husin tunggang belakang buat macam kuda. Para sahabat kata, kenapalah Rasulullah tak bangun-bangun ni, lama sangatlah ni, nak tanggal biji mata tak bangun-bangun. Bila Hasan dan Husin, cucu dia dah puas main di belakang, turun daripada belakang Nabi, barulah Nabi kata, Allahu Akbar. Kita ini tuan-tuan cuba sedang sujud, cucu tunggang belakang. Apa kita akan buat tuan-tuan? Saya rasa dua tindakan kita akan lakukan. Yang pertama, sembahyang kita sudah tentu tak khusyuk. Jagalah kau, lepas sembahyang aku pulas tengok kau jaga dah. Itu dalam sembahyang tuan-tuan. Yang kedua, mungkin kita akan jadi Power Rangers. Allahu Akbar. Dua-dua cucu berdebuk belakang tuan-tuan. Itu tindakan kita tuan-tuan. Ini dikatakan Rasulullah macam mana dia berinteraksi dengan cucunya. Dia berinteraksi pula tuan-tuan dengan isteri, isteri dia. Dia menyebut nama isteri dia tuan-tuan, Humairah. Humairah ni tuan-tuan, kalau kita translate bahasa kita sekarang ni, si comel merah. Cuba angkat tangan malam ni tuan-tuan, siapa yang daripada mula dia kahwin sampai ke saat malam ini, dia memanggil bini dia si comel. Saya nak tengok ada ke tak ada. Melainkan tuan-tuan, macam-macam fasa dia memanggil bini dia. Mula-mula darling. Lepas tu sayang, lepas tu maknya, lepas tu neneknya, lepas tu nyanyuknya. Itu kita tuan-tuan. Jadi ini tuan-tuan, dari sudut perbuatan banyak kita tak ikut Nabi tuan-tuan. Aisyah pernah berkata, aku selalu lari dengan Nabi. Ini perbuatan Nabi ni. Kadang-kadang aku menang, kadang-kadang aku kalah. Maknanya cerita berjoging ni bukan cerita baru. Rasulullah tu selalu berjoging dengan isteri dia. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kitab Al-Isabah fi Tabi'il Sahabah, digambarkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi bagaimanakah sifat badan Aisyah itu daripada mula dia menikah dengan Nabi sampai Rasulullah wafat ketika mana usia 63 tahun. Saya boleh ceritakan pada malam ini apa yang digambarkan oleh Tuk Musannif kitab Al-Isabah fi Tabi'il Sahabah itu. Badan Aisyah daripada mula dia menikah dengan Nabi sampai Nabi wafat, dia punya potongan badan dia 19, 21, 19. Sampai Rasulullah wafat pun dia boleh maintain badan dia. Sebab apa tuan-tuan? Selalu berjoging dengan Nabi. Dia tak macam kita tuan-tuan. Kita mula berkahwin, Alhamdulillah 19, 21, 19. Tapi bila dah ada anak 6 tuan-tuan, 46 tuan-tuan. Laki nak kencing tengah malam, bini pun nak kencing tengah malam. Laki dia kata PTI semanalah bergerak kat rumah aku, dia kata. Yang ni tuan-tuan pada sekalian, minta maaf saya tak berniat kepada kaum ibu yang duduk di belakang tabir. Tapi nak cerita tuan-tuan, dari sudut perbuatan Nabi. Begitu istimewa tuan-tuan, macam mana Nabi berinteraksi dengan anak dia Fatimah. Satu hari dia panggil Fatimah bagi dekat, lalu dibisik kat Fatimah. Fatimah menangis. Lepas tu Fatimah tersenyum. Lalu ibu tiri dan Aisyah bertanya, wahai Fatimah, apa yang kau tangisi dan apa kau menangis, kau senyum tadi? Lalu Fatimah kata, ayahanda Rasulullah dia membisik kat aku, tak lama lagi dia akan wafat. Ya, tu aku sedih mendengar katakan dia nak wafat. Yang kau tersenyum? Ya, aku tersenyum kerana Rasulullah memberitahu pada aku, selepas dia wafat, aku pula wafat. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan macam mana seorang ayah boleh train anak tak takut mati. Sehingga kan Fatimah boleh senyum tuan-tuan bila Rasulullah kata lepas dia wafat esok dia pula akan wafat. Benarlah perkataan Nabi, 40 hari selepas Rasulullah wafat,
Sayyidatina Fatimah pula meninggal dunia, tuan-tuan, ya. Jadi ini, tuan-tuan, kita hari ini cuba umpama contohnya seorang ayah panggil anak dia, Mat, mari cakap, ayah ni Mat, apa dia, ayah ni tak lama dah Mat. Ya, anak dia pun sedih-sedih pergi dekat menangis, tuan-tuan, ya. Ayah ni tak lama dah Mat, lepas ni kau pula, dia kata, ya. Jawabnya, tuan-tuan, tak cukup tanah cabut lari, tuan-tuan. Tapi Fatimah, tuan-tuan, boleh senyum, tuan-tuan. Bila dikatakan lepas ayah dia mati, dia pula akan mati. Inilah, tuan-tuan, dikatakan perbuatan Nabi. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, takrir. Takrir ni maksudnya ketetapan Nabi. Sama ada Nabi bercakap ataupun Nabi diam. Ini umpama contoh dalam perang Yarmouk. Dalam perang Yarmouk ni, tuan-tuan, ada 3 hukum turun dalam perang Yarmouk. Pertama, para sahabat, tuan-tuan, meninggalkan kota Madinah, membawa ration untuk pergi perang. Ration yang dibawa daripada Madinah tu semua habis dimakan. Tak ada benda lagi nak dimakan. Tiba-tiba melintas bewak padang pasir yang dipanggil Dab. Para sahabat kejar-kejar dapat tangkap, sembelih makan. Rasulullah tengok para sahabat makan Dab pada masa itu. Rasulullah tak kata pun Dab itu haram, tak kata pun Dab itu halal. Ayat ini kaedah fiqh menyebut as-sukut alamatur reda. Diamnya Nabi reda di atas perbuatan sahabat makan Dab itu. Jadi sehingga hari ini, tuan-tuan, di atas takrir Nabi itulah kita pun dihalalkan makan Dab. Cuma saya nak nasihatkan malam ini, berhati-hati di jalan raya. Sebab Dab yang dijual di pasar malam, di pasar minggu itu, saya perhatikan, itu bukannya Dab, itu bewak siam, tuan-tuan. Dia ada beza, tuan-tuan, ni antara Dab dengan bewak siam, tuan-tuan, ya. Dab ni kepala dan badan dia dengan ekor dia selari, iaitu Dab. Tapi kalau kepalanya kepala Dab, badannya debab lain macam dia, tuan-tuan. Yang tu banyak, tuan-tuan, orang kita pergi ke Golok, pergi ke Naratiwat, pergi ke Patani, pergi ke Songkla, tangkap, bawa dalam guni, bawa balik sini jual RM200 sekor, tuan-tuan. Kita buat sup malam tu, tak tidur sampai pagi, tuan-tuan. Rupa-rupanya bewak siam yang kita buat sup, tuan-tuan. Ini cerita dia, tuan-tuan. Tapi nak ceritanya Dab. Dia takrir Nabi. Dalam perang Yarmouk juga, tuan-tuan, dihalalkan nikah mut'ah. Oleh kerana para sahabat meninggal isteri yang tempoh yang lama, dihalalkan nikah mut'ah. Setelah perang Yarmouk selesai, syariat nikah mut'ah itu ditarik balik. Cuma Syiah saja mengatakan nikah mut'ah itu dah halalkan dulu, kini dan selamanya. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, cukup sekadar itu saja. Dan yang ketiganya, dalam perang Yarmouk ini, tak tahulah riwayat ini betul tak betul ataupun Israiliyat, tapi ada juga orang menceritakan dalam perang Yarmouk, pusingan yang pertama, tentera Islam menang tanpa bertanding. Di mana Rostum, ketua tentera Rom pada masa itu, teropong, tengok tentera Islam pada masa itu semua sedang bersugi. Lalu Rostum kata, jangan serang tentera Muhammad, bahaya kita. Tengok tentera Muhammad, kayu pun mereka kunyah. Jadi Syekh Sa'id Bulan dia kata, kalau kita serang mereka, kita pula dikunyah oleh mereka. Jadi sebab itu Rasulullah pun pernah berpesan, ini sahih. Yang tadi tak tahu cerita-cerita tu sahih ke tak sahih. Tapi yang ni hadis Nabi ni sahih. Rasulullah pernah menyebut, lau asyaddi ala ummati la ma'altam bisiwa fi kulli salatin. Kalau tak memberatilah ke atas umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak sembahyang. Cuma dalam memahami sunnah ni, tuan-tuan, kita kena faham, tuan-tuan, yang dikatakan indah salatin itu. Kita duk faham indah salatin itu ketika mana sembahyang itu, kita duk faham indah takbir, ke mana sebelum takbir tu kita berkeluarlah dalam poket kita, perut kita pun bersugi, tarik gigi kita terpelanting ke depan, terpelanting ke belakang, terpelanting ke kiri, terpelanting ke kanan. Sehingga kan orang sebelah kita pun tak selesa, tuan-tuan. Tarik gigi dia melekat kat baju dia. Yang ni silap memahami, tuan-tuan, sunnah. Yang dimaksudkan indah salatin itu adalah indal wudu. Ketika mana berwudu itu kita disunatkan bersugi. Bukannya indah takbir. Ini maksud nak takbir tu, maksudnya sibuk-sibuk dia nak bersugi. Jadi ini silap memahami sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian, perkara besar, tuan-tuan, yang dibawa oleh Nabi. Ini saya nak landing lah, sebab berjanji 3 minit je. Nak landing. Jadi tuan-tuan sekalian, sudah tentunya akidah yang dibawa oleh Nabi. Jadi oleh kerana itu, kita berpeganglah, tuan-tuan, dengan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bayangkanlah, tuan-tuan, macam mana ditanamkan kepada Bilal Ibn Rabah
yang datang daripada Ethiopia, berhijrah tuan-tuan, menjadi hamba, lalu majikan dia tahu dia telah mengikut agama Muhammad, lalu dibawanya Bilal, diikat kaki tangan, letaknya batu di atas badan Bilal. Nak cerita kentalnya iman yang ditanam oleh Rasulullah kepada Bilal, tak lekang mulut Bilal menyebut ahad, ahad, ahad. Bilal menyebut Allah satu, Allah tu satu, Allah tu satu. Berpandukan kul huwallahu ahad, kata Allah itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid, kata Allah itu Allah yang satu. Jadi tak lekang tuan-tuan Bilal menyebut ahad, ahad, ahad. Itulah kentalnya iman Bilal. Tak macam iman kita akhir zaman tuan-tuan. Iman kita akhir zaman, tengoklah tuan-tuan pagi lusa. Bila subuh dah masuk, isteri gerak suami dia dalam selimut, suami dia kata ahad, ahad, kata suami dia. Bau selimut saja tuan-tuan, lalu kata bini dia, ahad apanya bang? Lalu suami dia kata, ahad ni bukan holiday. Holiday lah ini, dia kata itu kita tuan-tuan jadi tuan-tuan pada sekalian, yang itulah saya katakan bagaimanakah tuan-tuan dan sudut imaniah, tarbiyah Nabi SAW kepada para sahabatnya sehingga sanggup berjihad, sehingga takut tak takut mati, dan banyak lagi tuan-tuan yang kita lihat bagaimana Nabi menanamkan akidah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun misi Nabi menjadi Rasul, sehingga kan tuan-tuan para sahabat merupakan bagaikan bintang-bintang di langit, dan merupakan semuanya calon syurga belaka di kalangan para sahabat pada masa itu, hasil daripada keimanan yang ditanam oleh Nabi SAW. Jadi kita ni tuan-tuan, oleh kerana dah berada pada akhir zaman, dengan fitnah yang macam-macam yang melanda kita akhir zaman, maka tak dapat tidak, marilah kita pada malam ini bersama-sama berpegang kepada akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh kerana Nabi SAW berkorban jiwa dan raganya semata-mata tuan-tuan untuk akidah mentauhidkan Allah SWT. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf oleh kerana tergesa-gesa, oleh kerana saya pun pada malam ini tuan-tuan merupakan bidang terjun. Saya last minute saja pada petang ni tadi mengatakan terpaksa menggantikan Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail untuk menggantikan beliau pada malam ini. Jadi tak ada rotan akar berguna. Jadi saya hadirlah pada malam ini dengan keadaan kalau tuan-tuan katakan berserabut dia Ustaz ni bercerita malam ini, itulah keadaan berserabutnya saya jadi bidang terjun malam ini. Jadi yang baik daripada Allah, yang kurang baik itu daripada kelemahan di saya sendiri. Kalau ada jarum yang patah, sila dibawa dalam lori. Kalau ada silap dan salah, I am sorry. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada soalan dari tuan-tuan musliman dipersilakanlah. Kita cuma letakkan 3 soalan, insyaAllah kalau ada sekiranya ada. Persilakan tuan-tuan, sekiranya ada soalan kemusykilan. Terima kasih Tuan Imam yang bertanya. Yang ni memang daripada ramai dah yang merupakan pencinta sunnah Nabi, memohon supaya kalau bolehnya balik kepada asal untuk kita rapatkan saf, kerana itu merupakan tuntutan Nabi SAW. Kita tuan-tuan mengikut perbincangan mufti-mufti se-Malaysia yang telah dimuzakarahkan oleh pihak JAKIM baru saja hari Rabu lepas, untuk kita nak melepaskan supaya kita sembahyang boleh rapat-rapat. Maka kita panggil tuan-tuan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk beliau membentangkan kepada semua mufti-mufti 14 negeri ini. Kita Malaysia sudah tentunya Datuk Wira Ustaz Ahlim Tawil yang pergi. Jadi dia bentangkan kepada kita tentang senario COVID yang
masih lagi melanda kita ni, yang masih lagi angka ni pun masih lagi sejak turun sejak naik, sejak turun sejak naik. Jadi pada hasil kesimpulannya, walaupun semua multi-multi dah bersetujulah untuk semua kita rapatkan saf, tapi pada sudut pandang Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kata tidak mengizinkan lagi, dia kata, untuk dirapatkan saf. Dia beri masa untuk sebulan lagi untuk kita bersemayam dalam keadaan jarak 1.5 meter ni, dan insyaAllah bulan Disember kemungkinan kita akan seperti biasa balik. Itu pun berpandukan kepada senario COVID yang melanda. Jadi sebab itulah kita di Melaka ni pun, tuan-tuan, dalam keadaan masih lagi tenggelam timbul. Hasil daripada PRN yang akan tuan-tuan mengundi 20 hari bulan esok. Takut-takut tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, apa yang berlaku pada PRN kita ni akan seperti mana pernah berlaku di Sabah ketika dulu. Yang tu na'udzubillah min zalik. Kita doa bersama-sama. Kalau bolehnya 20 hari bulan itu dah tahulah siapa akan jadi ul amri kita. Beri spend 10 masa dia nak susun balik semula pentadbiran. InsyaAllah bulan 12 mudah-mudahan lah kita akan dapatlah sembahyang seperti mana biasa yang dulu-dulu. Ada orang berhujah, dia kata kenapa di Mekah, di Madinah sekarang ni dah boleh apa-apa. Jawapannya mudah saja, oleh kerana mereka menjaga SOP yang begitu bagus, begitu baik. Sebab itulah hasil daripada pilot projek yang mereka lakukan, memang terbukti tidak ada penyebaran setakat ini. Apabila dah apa-apa itu tidak ada penyebaran. Kerana apa? Kerana mereka masih lagi mengekalkan SOP, iaitu pakai mask, bawa sejadah sendiri, kemudian tidak ada bersalaman selepas sembahyang. Ini disiplin yang ditanamkan oleh mas'ul, orang yang bertanggungjawab di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Cuma insyaAllah kita, kalau kita jaga SOP, kita bersabarlah dulu untuk bersalam lepas sembahyang buat sementara. Sebab jangkitan kalau mengikut Kementerian Kesihatan, melalui bersalam itu cukup tinggi, penyebaran itu akan berlaku. Sebab virus COVID itu dia akan berjangkit dengan mudah. Jadi kalau yang tu kita dapat jaga, mask kita pakai, saya rasa insyaAllah kita akan dapat melaksanakan target dalam masa yang terdekat ini, insyaAllah, Tuan Imam. Jadi itulah saja jawapannya. Jadi sabarlah Tuan Imam, untuk kita dalam tak sampai pun dah beberapa bulan yang ni, untuk sebulan tak sampai dah untuk kita nak dalam keadaan macam ni. Cuma sekarang ni bila dah lama kita buat sembahyang macam ni, bila buat undi, tuan-tuan, ramai yang suka macam ni. Dia kata kalau buat rapat-rapat tu, dia kata baru pergi cuk kapal sawit, dia kata dengan badan berpeluh, dia kata pergi mengajar sekolah, dia kata berpeluh-peluh dalam kelas, pergi pula sembahyang zuhur, sembahyang asar, dia kata dengan baju dia tadi macam-macam bau. Jadi sekarang ni dia kata tak ada bau, tak ada apa. Jadi ada di kalangan kita sekarang ni dah seronok lah keadaan macam ni. Esok kalau kita suruh dia rapat, tuan-tuan, ambil masa. Saya kata Tuan Imam pun esok habis hari Leo nak kata rapat, tengok tak rapat juga. Rapat tak rapat juga. Itu satu penyakit lagi, tuan-tuan. Sebab kita kalau dah jadi rutin, dah jadi seronok, jadi susahlah kita nak apa. Jadi kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan, sebab sekarang ni, tuan-tuan, ibaratkan dulu, boleh rentah negeri, boleh rentah ni, sekarang tak boleh rentah. Jadi sekarang ni dah boleh rentah dah. Punya seronok kita boleh rentas la ilaha illallah, tuan-tuan. Macam dunia ni kita yang punya, Piramli kata. Kalau lagu Sudirman tu, tuan-tuan, la ilaha illallah, balik kampung ya Allah, tuan-tuan. Punya seronok ni kita. Jadi dalam nak memberi kasah dekat ni esok, adakah kita seronok dia macam seronok nak merintah negeri juga? Jadi tepuk dada tanya imam masing-masing kita. Tapi kita doalah sama-sama, insya-Allah segala sunnah-sunnah yang tuntutan Rasulullah tu dapat kita laksanakan. Itu saja Tuan Imam yang dapat saya respon lah. Okey. Ada lagi? Sila Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makan.
Sila. Saya ada satu tentang rezeki vaksin ini. Dalam hukum Islam ada haram, ada harus, ada makruh. Jadi orang yang anti-vaksin ni enggak mengikut melalui apakah hukum yang kita jadi putuskan oleh pihak Jabatan Okay. Kita hidup di atas muka dunia ni terikat dengan 5 hukum. 3 dos, 2 dun. Dos yang pertama iaitu wajib. Apa mana wajib? Wajib ni buat dapat pahala, tinggal berdosa. Dos yang kedua sunat. Apa mana sunat? Sunat buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa, itu sunat. Yang ketiga, dos yang ketiga adalah harus. Apa mana harus? Up to you, itu pulang pada kita. Buat pun tak ada apa-apa, tinggal pun tak ada apa-apa. Cuma berhati-hati kita, di sana ada 2 dun. Yang pertama makruh. Apa mana makruh? Makruh buat tak ada apa-apa, tinggal dapat pahala, itu makruh. Dan dun yang terakhir adalah haram. Apa mana haram? Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala, itu makna haram. Jadi dalam keadaan kita taat kepada pemerintah, kepada ulil amri ini, Allah sebut dalam Al-Quran cukup jelas kepada kita. Ati'allah wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada Rasul, dan kepada pemerintah yang kamu lantik. Jadi oleh kerana itu, jelaslah di situ, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin ataupun kepada pemerintah yang kita lantik adalah merupakan kewajipan yang perlu kita tunaikan. Jadi kalau seandainya ulil amri dah mengatakan pengambilan vaksin itu adalah compulsory, wajib hukumnya, lalu kita tak nak menerimanya, jadi dia akan pergi kepada dun lah tuan. Dia pergi kepada hukum yang akhir itu, jadi haram hukumnya, iaitu kita tidak mengikut saranan yang telah ditetapkan oleh ulil amri itu tadi. Tapi ada lagi orang berhujah, dia kata ulil amri sekarang ni, dia kata adalah ulil amri yang asi. Oleh kerana dia kata tidak melaksanakan, banyaklah hujah-hujah dia bila tak nak ni. Jadi kita kena jelaskan pula, dalam ayat itu tak ada pun cerita asi ke tak cerita asi. Makna di sini, di mana pemerintah yang kita lantik itu janji dia adalah merupakan muslim, mukmin. Maka secara automatiknya kita kena taat kepada pemerintah yang kita lantik itu. Kecuali lah pemerintah itu adalah ghair muslimin, dia bukan orang Islam, dia non muslim. Jadi itu dia beri pilihan untuk kita nak ikut ke ataupun tak nak ikut. Jadi dalam kes ini tadi sudah tentunya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau seandainya kamu tak tahu. Jadi dalam hukum pengambilan vaksin ni memang telah diselidiki oleh pembentangan yang dibuat oleh doktor-doktor, dan doktor-doktor tadi pakar daripada farmasi ni, daripada doktor-doktor pakar dalam bidangnya masing-masing. Semuanya mereka jujur dan menerangkan kepada kita untuk para mufti ini tadi memberi hukum tentang ingredient ataupun isi vaksin itu tadi. Jadi sama ada dia jenama Pfizer ke, Sinovac ke, ataupun apa saja jenama, data memang terbukti daripada hasil daripada penerangan daripada pakar-pakar tadi mengatakan tidak ada pun unsur-unsur syubhah dalam vaksin itu. Jadi kita terimalah sebab agama kita kata fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau seandainya kamu tak tahu. Jadi kita tak tahu dan buat perubatan ni, kita tanya kepada pakar kata begitu. Jadi kita pegang yang itulah tuan. Itulah hakikatnya. Yang banyak yang menentang kadang-kadang vaksin ni, kadang-kadang bila kita hujah dengan dia pun tak tahu jawapan. Mat, cuba cerita Mat, yang kau tak setuju ni kenapa? Aku tak setuju, dia kata sebab ada orang kata babi dalam benda tu. Kau tahu mana boleh babi ni Mat? Orang lah cakap. Orang mana yang cakap babi ni Mat? Dia kata babi yang cakap macam tu. Dia kata kalau begitu penatlah kita tu buat. Ini maknanya yang bercakap tu pun dia bercakap, dia ikut-ikut orang dia. Kalau itulah keadaannya, penatlah kita. Kita ni berpegang kepada pakar sebab agama kata bertanyalah kepada yang pakar kalau kamu tak tahu. Yang kita ni tadi bertanyalah kepada orang yang tak tahu kalau kamu tak tahu. Lagilah tak tahu.
Itu dah kesimpulan dia tuan. Ya, jadi buat sekarang ni kita ikutlah ya. Saya rasa tak ada lagi pemerintah yang muslim mukmin yang diberi amanah yang nak minta rakyat ni semua mati belaka, tak ada. Malaikat semuanya mengajak supaya nak beri selamatlah daripada ancaman daripada COVID ini. Itulah niatnya pun. Dan terbukti. Mereka dulu yang injek tu kita tengok tak mati-mati pun. Jadi dah terbukti. Kecuali lah tuan-tuan dia kata ambil vaksin, dia tak ambil juga. Tengok rakyat dah tergolek dah, dia hidup lagi. Yang tu tak berlaku. Sekarang ni dia ambil dulu, tengok hidup sampai sekarang ni. Ini lepas penamaan esok mulalah tuan-tuan kulu kili. Tengok sihat dia. Jadi yang tu kita pegang tuan-tuan. Jadi benda-benda yang cakap belakang tu kita tolak tepi lah, sebab kita bercakap tu di atas fakta bukan auta. Jadi tu sajalah. Jadi tuan, okey, ni lah mengikut tadilah. Jadi kalau tuan-tuan nak bertanya lagi, kena telefon lah ke Jabatan Mufti Melaka. Ataupun saya beri nombor telefon malam ni 012-290-2541. Berceritalah, kalau dapat saya jawab. Tak dapat, saya bawa soalan-soalan yang canggih itu ke dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka. Kalau canggih sangatlah tuan-tuan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Potong trik. Dia nak tanya tadi. Macam ni tuan. Okey. Saya tanya apa pandangan tuan mengenai apa yang berlaku di Arab Saudi yang kita lihat satu perkara yang mengembangkan dan impact mengenai satu concern yang cukup besar, dan saya sebab Sufi tapi agama yang biasa disebut sunnah ni, ramai yang berjuang sunnah kata mereka berpandangan kat sana, jadi betul berlaku begitu. Jadi apa pandangan pihak muslimin dalam hal ini? Okey. Dia kaedah fiqh dia banyak yang kita boleh gunakan dan sudut zuruf dan sudut bai'ah itu tak boleh kita nak samakan uruf itu. Ini kalau kita mengaji fiqh dalam fiqhul uruf. Setiap uruf itu tak boleh kita nak samakan di antara satu sama lain. Jadi sebab itulah kita dah berhujah benda ni dengan Kementerian Kesihatan, kita dah berhujah dengan kaedah-kaedah fiqh yang kita bawa. Jadi setakat ini dia memihak kepada Kementerian Kesihatan daripada hasil daripada eksperimen mereka, sebab mereka membuat uji kaji tentang penyebaran virus ini. Yang paling menggusarkan kita ialah virus yang timbul ni, dia makin hari makin lain namanya, makin lain pula nama virusnya. Jadi yang tu kita ni dulu kita dah ambil dah vaksin A umum contohnya, tiba-tiba datang pula virus yang lain pula, dia tak pandang pun yang vaksin kita tu. Jadi itu yang kita khawatir sekarang ni. Jadi yang berlaku di Saudi itu, ini satu perkara yang kita pun tak dapat nak buktikan setakat ini. Nantilah saya kebetulannya duta tu orang kampung, saya nak tanya dia. Betul tak betul ni setakat ni adakah yang tergolek dah ke? Lepas sembahyang rapat-rapat ni banyak yang pensan ke balik rumah. Banyak yang koma ke apa ke. Jadi tak dapat lagi berita tu. Jadi saya tak beranilah nak mengulas kenapa kita tak mahu ikut Saudi. Sebab kita tak dapat lagi satu penjelasan yang meyakinkan kita. Cuma saya nak pergi 13 hari bulan. Saya nak pergi umrah 13 hari bulan 1 ni esok. InsyaAllah lah tuan, saya balik ujung bulan 1 tu saya cerita dengan tuan. Nak keadaan di sana. Itu kalau saya hidup lah. Saya takut saya pun lepas duduk rapat-rapat itu di sana tu, saya pun tergolek di sana. Lepas tu tanam pula di bakit. Jadi nak cerita di Batam Melaka macam mana, saya dah tanam di sana dah. Jadi kalau saya hidup, insyaAllah lah tuan, di telefon saya kat Jabatan Mufti, ambil nombor telefon saya tadi 012-290-2641, ataupun mesej dengan saya di Saudi esok, suruh mesej, Ustaz, sekarang ni dah berapa hari lah duduk di Madinah, berapa hari di Mekah.
ada apa-apa masalah semangat apa ni? Saya akan terangkan insya-Allah. Setakat ini masih lagi bertahan lagi lah. Tak ada apa-apa saya akan jawab mesti. Ya, jadi itulah yang dapat saya ceritakan ya. Sebab kita sekarang ni COVID ni kita di Malaysia ni saya rasa kita bercakap di atas fakta oleh kerana fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tapi di negara yang lain ni tuan-tuan, ibaratkan orang buta memegang gajah. Ni ada yang pegang kaki, dia katanya ini tiang mana ni dia pegang ni. Ya, ada yang pegang jadi masih teraba-aba lagi. Sebab tidak ada sebab tu kita Malaysia ni di antara negara yang dipuji. Ya, negara yang dipuji oleh kerana pengurusan kita tu jadi meyakinkan. Ya, di kuarantin ada tempat dia. Ya, di Mesir saya difahamkan, ya, ada kawan-kawan yang pergi baru ni tak ada macam kita ni. Duk bebas macam tu lah. Ya, itulah tuan-tuan, ya, berapa orang tergolek di sana. Ya, dah emas tak pakai pun tak pakai. Ya, jadi kita di sini alhamdulillah lah setakat ni ya, kita dengan SOP yang ada dan apa ada. Lepas tu buka pula TV pula cerita, tengoklah tepi ni apa tepi jalan ada pula iklan. Ya, kurang-kurang kita tengok tu pun takut juga kita. Itu yang berlaku lah. Ya. Jadi semua orang tuan nakkan seperti Mekah dan Madinah itu untuk di-applykan di Masjid Asy-Syakirin. Cuma sabarlah kita. Sabar itu separuh dari iman. Itu saja. Ya. Jadi sekarang itu sajalah kan. Cuma tadi saya dah berpantun tadi. Saya nak dengar pula pengurusi berpantun pula. Jadi sekarang itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.